Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk projek SSR kumpulan kami, iaitu kumpulan 12, ialah Dada Perosak Masa Hadapan. Ini merupakan ahli kumpulan 12. Seterusnya, apa itu dadah? Kenapa kempen ini penting? Kempen ini penting kerana pelbagai jenis gejala sosial yang kian teruk melanda negara kita, terutamanya kes penyalahgunaan dada yang banyak melibatkan golongan remaja. Pada hari ini, justru itu bagi melahirkan generasi yang berkualiti di masa hadapan, penganjuran kempen Dada Perosak Masa Hadapan telah dianjurkan bagi memberi kesedaran mengenai penyalahgunaan dada. Kempen ini untuk siapa? Kempen yang dianjurkan ini memfokuskan kepada golongan remaja iaitu pelajar dari sekolah rendah sehingga peringkat universiti. Hal ini kerana pada umur yang sedemikian, golongan-golongan remaja ini banyak terdedah dengan anasir-anasir luar yang banyak memberikan impak dalam kehidupan. Oleh itu, objektif bagi menganjurkan program ini adalah bagi memberi kesedaran kepada remaja mengenai bahaya dada serta memberikan sokongan bagi memerangi dada. Yang seterusnya ialah objektif. Objektif yang pertama ialah memberi kesedaran kepada remaja mengenai bahaya penyalahgunaan dada dan kesannya pada kesihatan. Objektif yang kedua, mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat supaya terus menghindarkan diri dan keluarga daripada gejala dada. Objektif yang ketiga, mendapatkan dan memelihara sokongan rakyat untuk sama-sama bangkit memerangi dada. Dan objektif yang keempat, memahami bahawa dada adalah salah satu ancaman keselamatan kepada individu, masyarakat dan negara. Antara jenis-jenis dadah yang terdapat di Malaysia, yang pertama ialah opiat. Ia diperolehi daripada tumbuhan pokok popi, getah dikeluarkan daripada buah popi, lalu dikeringkan dan diproses menjadi dadah. Antara jenis optik adalah candu, morfin, heroin, kedoin dan optik sintetik. Seterusnya ialah stimulan. Stimulan merupakan bahan kimia psikoaktif yang merangsang aktiviti sistem saraf pusat. Antara jenis stimulan termasuklah amfetamin, metafetamin kokain dan MDMA. Antara kesan stimulan ialah euforia, tidak mengantuk dan lapar. Seterusnya ialah ganja atau cannabis. Ganja merupakan sejenis tumbuhan yang didapati pada tumbuhan belia di merata tempat serta dikenali sebagai marijuana, iaitu bermaksud memabukkan dalam bahasa Portugal. Antara kesan ganja adalah dapat mempengaruhi emosi seseorang. Halusinogen merupakan dadah asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria dan pandangan visual. Dadah ini juga menyebabkan ilusi sehingga amat susah membezakan antara yang benar dan salah. Antara contoh halusinogen ialah LSD, DMT, PCP dan meskalin. Seterusnya ialah depression. Merupakan dadah yang bertindak terhadap sistem otak sehingga membuatkan seseorang itu tidak sedarkan diri. Antara kesan penggunaan dadah depression termasuklah berasa khayal, peluh berlebihan dan sekiranya diambil secara berlebihan akan mengakibatkan kematian. Yang terakhir sekali ialah ubat-ubatan. Yang pertama ialah steroid. Dadah jenis steroid mempercepatkan proses pembesaran otot bagi ahli bina badan dan kesannya akan menyebabkan kanser hati. Yang kedua ialah air ketum. Daun ketum yang direbus untuk dijadikan air untuk diminum yang mana mampu membuat pengguna lebih bertenaga. Dan yang ketiga, seperti gam, petrol dan inhalant. Menghidu gam akan mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam masa yang singkat serta mengakibatkan ketagihan. Statistik dadah merujuk kepada statistik penagih dadah dari umur 13 tahun sehingga 18 tahun mengikut kes, dan individu mencatatkan peningkatan pada tahun 2016 dan menurun secara berterusan dari tahun 2017 sehingga tahun 2020. Dari kategori golongan belia dan dewasa iaitu di antara umur 19 tahun sehingga 39 tahun dan bagi umur 40 tahun dan ke atas berlakunya peningkatan dan penurunan hasil daripada data statistik. Pada tahun 2016 telah berlakunya peningkatan dan seterusnya berlakunya penurunan dan peningkatan semula di antara tahun 2017 sehingga tahun 2020. Faktor pengambilan dadah. Pengaruh rakan sebaya. Mereka banyak menghabiskan masa bersama rakan sebaya sehingga munculnya perasaan ingin tahu dan mencuba bersama-sama. Yang kedua, ibu bapa tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dengan kesibukan kerja ibu bapa yang membuat mereka dapat melakukan perkara-perkara yang bebas. Ketiga, kurang didikan agama. Mereka tidak tahu bahawa ambil dadah adalah salah dari segi agama. Yang keempat, gangguan emosi. Emosi yang tidak dikawal akan cenderung mengambil dadah kerana ingin tenang dari segala masalah. Hukuman bagi penagih dadah. Sejumlah 3 program atau lebih mana-mana gabungan daripada dadah-dadah berbahaya yang disenaraikan di dalam perenggan M hingga Z. Hukumannya ialah penjara tidak kurang 5 tahun atau penjara seumur hidup atau 10 sebatan rotan.
Seseorang itu adalah dianggap mengaku bersalah di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya ia didapati menanam atau mengusahakan pokok ganja walaupun sepohon dan boleh dihukum penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 6 sebatan. Akta Dadah Berbahaya 1952 Pindaan 2002 Akta A1167 telah diluluskan dan diwartakan pada 8 Ogos 2002. Dengan berkuat kuasanya akta ini mulai 11 November 2002, penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di pusat serhenti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara dari 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan. Sekiranya mereka didapati menagih sekali lagi bagi kali keempat, mereka akan dihukum penjara dari 7 sehingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan. Kesan-kesan dadah kepada individu terjerumus dalam perbuatan jenayah, menyebabkan kesihatan merosot kepada masyarakat, mengancam ketenteraman orang awam, menjejaskan perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat. Negara menjejaskan ekonomi negara, terpaksa menanggung kos yang tinggi. Kesimpulan, konklusinya kita haruslah bertekad dengan keazaman yang tinggi untuk memerangi dadah melalui pelbagai cara seperti penganjuran kempen dadah perosak bangsa hadapan. Hal ini kerana bagi memerangi dan menghapuskan najis dadah yang menjahanamkan masyarakat terutama dalam kalangan remaja pada hari ini. Justru itu, menerusi penganjuran, kempen ini seharusnya dapat memberi kesedaran kepada golongan muda pada hari ini bahawa dadah itu merupakan perosak masa hadapan sekiranya perbuatan ini terus-menerus berlaku. Jadi, marilah kita perangi habis-habisan. Sekian daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 12 yang bertajuk Dadah Perosak Masa Hadapan.